أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. Pertama dan selamanya, marilah bersama-sama kita merafakkan syukur, sebesar-besar syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, pada malam yang penuh dengan keberkatan dan kemuliaan ini, sekali lagi Allah Taala berikan kepada kita ruang dan peluang untuk bersama-sama kita berkumpul dan berhimpun. Walaupun kita maklum, ditambah dengan musim cuti sekolah sekarang ni, banyak yang pergi makan angin lah, kan? Walaupun angin tu tak ada, makan tu tetap ada juga, kan? Jadi alhamdulillah, syukur berbanyak-banyak di atas segala apa yang Allah Subhanahu wa taala pinjamkan kepada kita, yang mana pada malam yang mulia ini, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beradanya kita pada malam yang mulia ini tidak lain dan tidak bukan sebahagian daripada taman-taman syurga yang dijanjikan oleh baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pejam celik lebih kurang dalam 20 hari saja lagi kita akan masuk satu fasa yang cukup besar bagi kita, yang dipanggilkan fasa bulan Ramadan Al-Mubarak. Satu bulan yang Allah Ta'ala letakkan kepada kita dan isi kandungannya dalamnya adalah Lailatul Qadar, yang mana lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi alhamdulillah, syukur banyak-banyak. Jadi ustaz tergerak hati pada malam yang mulia ini nak membicarakan secara ringkas lah, orang kata. Ringkas pun tak ringkas jugalah. Dalam bab tajuk hukum kita nak menyambut bulan Ramadan serta syarat-syarat dan sah serta perkara yang membatalkan. Kita cubalah setakat mana yang kita boleh, orang kata dalam kitab Matla'ul Badrin kita ni tadi, setakat mana yang boleh untuk kita kupaskan, insya-Allah kita cuba kupaskan. Sebab nampak gayanya, wallahu alam lah, dalam bulan Ramadan jadual kita ada ke tak ada. Wallahu alam lah. Nanti mungkin mungkin bincang balik dengan pihak pengurusan, insya-Allah. Jadi sebab berbeza sikitlah jadual tu. Dah ada semayang tarawih dan sebagainya. Jadi ustaz rasa kalau tengok-tengok dekat sini, sebelum nak masuk Ramadan malam ni lah, di antara slot yang terakhir, sebelum daripada kita nak melangkah ke fasa bulan Ramadan. Jadi ustaz tergeraklah bincang tadi dengan beberapa sahabat kita, mungkin secara ringkas. Dan kalau ada soalan yang tuan-tuan nak bertanyakan berkenaan dengan bab puasa lah, terutama, ataupun bab lain, insya-Allah boleh angkat tangan ke, ataupun boleh hantar kertas dekat ustaz ke, insya-Allah. Kalau mampu, ustaz cuba jawab. Kalau tak mampu, kita tangguh pada sesi yang akan datang. Okey, insya-Allah. Kita nak bahaskan berkenaan dengan hukum menyatakan syarat berpuasa. Syarat, kata dia, ketahui olehmu, hai talib, penuntut ilmu. Okey, kata musannifur rahimakumullahu ta'ala, ketahui olehmu, hai talib, bahawasanya adalah syarat puasa itu 7 syarat. Okey,
nak berpuasa ni kena ada ilmu lah. Nah, bukan ikut dan kita je. Kan? Nak berbuka, mesti kita kena tengok masuknya waktu. Okey? Bukan semata-mata dengar azan. Kan? Ada satu kes, ustaz mengajar, nah, di Selangor, dia pasang kaset 10-15 minit sebelum azan maghrib. Kan biasa pasang Allahumma salli ala sayyidina ayat Quran. Kan? Letak speaker dekat situ. Nak jadi cerita dalam kaset tu, dalam CD tu, terkandung azan. Nak jadi cerita. Nah, jadi dah Syekh dah baca ayat Quran, habis. Nah, masuk azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, masuk. Jadi orang karya kampung kata, Alhamdulillah. Nah, hari ni 7.15 dah masuk maghrib dah. Tenggelam matahari dah kata dia. Nah, 7 suku dah masuk. Alhamdulillah, syukur ya Allah. Walhal bunyi apa? Bunyi speaker yang berada di dalam ataupun bunyi suara kaset yang sedang dipasang. Nah, jadi satu kampung buka puasa, satu kampung mabuk ketum dia panggil. Nah, ustaz kami tak sengaja. Dia sengaja tak sengaja kena tengok waktu dulu. Nah, maka wajib kita kena qada balik di atas kesilapan. Berdosa tak? Tak berdosa. Nah, sebab kita tersilap. Tetapi pada hari tersebut sah tak puasa? Tak sah. Kalau tahun lepas ke 2 tahun lepas berlaku di satu tempat, di tempat ustaz mengajar juga di Gombak. Nah, muazzin tu tadi, Bilal tu dia terazan terbang awal. Nah, 3 minit tak silap ustaz. Nah, maka ahli karyah tu tadi dah pergi naik jabatan mufti Jabatan Agama Islam, bincang apa-apa patut, memang termaktub di dalam kitab kita, siapa yang buka puasa kerana dengar azan yang dilaungkan, yang berada di sekitar rumah dia tadi, dan dia dengar azan masjid lalu dia berbuka, kerana berdasarkan daripada azan tersebut, dia wajib kena qada. Jadi kita nak berbuka puasa, tengok jam. Nah, yang mana jam kita tu memang tepatlah. Jangan awal, jangan lambat. Lambat lain cerita. Nah, jangan terkedepan sangat. Jadi dah azan ke? Belum azan ke? Seremban 7.25 malam. Tak dengar pun lagi suara azan. Nah, ke speaker tak ada. Ke blackout. Ke Bilal tak datang. Ke macam mana cerita ni? Tengok dah masuk waktu, boleh berbuka. Tidak ada masalah. Jadi dia nak bahas ni. Nah, jadi 7 syarat untuk orang yang kita katakan hendak berpuasa. Yang pertama, niat dengan hati dan melafazkan dengan lidah itu sunat juga. Okey? Pertama sekali, ibu-ibu, ayah-ayah yang rahmati oleh Allah, ingat, puasa Ramadan, puasa wajib mesti malam hari. Okey? Dia tak boleh macam puasa sunat. Sekarang jam pukul apa? 8.30 pagi. Contoh. Sekarang. Nah, tiba-tiba ustaz kata, Abang Zul, hari ni tak puasa ke? Ustaz, hari ni puasa apa? Hari ni kan 9 Zulhijjah. Nah, hari wukuf di Arafah. Besok kan nak raya haji. Contoh. Nah, hari ni 9 Zulhijjah. Puasa apa ustaz? Allah, puasa yang dituntut dalam Islam. Nah, puasa hari wukuf di Arafah. Ya Allah ustaz, saya tak ingat. Nah, 8.30 pagi dah. Boleh tak kita nak berpuasa pada hari tersebut? Boleh, tak ada masalah. Kerana dia benda sunat. Nah, sehingga sebelum daripada azan Zuhur, dia panggil tergelincir matahari. Boleh? Tapi kalau puasa wajib, sama ada puasa memang dalam bulan Ramadan, ataupun besok ibu-ibu nak puasa qada. Qada ni wajib ke sunat? Wajiblah. Nah, maka ibu-ibu wajib niat malam ni. Nah, sahaja aku berpuasa pada esok hari, puasa qada kerana Allah Ta'ala. Wajib niat di malam hari apabila kalau kita nak mendirikan ataupun kita nak melakukan ibadah puasa yang wajib. Tak kisahlah, wajib tu dalam qada, nazar, itu semua mesti kita kena niatkan di malam hari. Nah, ustaz, saya kalau dapat lulus periksa ni ustaz, saya wajib nak puasa 3 hari berturut-turut. Nah, wajib dan lulus dah periksa,
wajib kena puasa. Puasa macam mana? Niat puasa 3 hari berturut-turut. Maka niat puasa yang 3 hari tadi tu mesti di malam hari. Okey? Dan dia kata dekat sini boleh tak nak sebulan Ramadan niat? Tuan-tuan, kita biasa kan lepas habis daripada salam kita, tarawih kita, imam biasa akan sebut, nawaitu sauma ghadin an adai fardu syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Boleh tak malam pertama tu nak niat sebulan Ramadan? Sebab dalam mazhab Syafi'i kalau tak niat tak sah. Tak boleh. Tiba-tiba Allah ustaz, lupa lah ustaz, memang tak sedar langsung. Memang tak ingat langsung. Dan saya sedar pula 6.45 pagi ustaz. Saya sedar ustaz 6.45 pagi. Memang tak bangun sahur. Langsung saya tak bangun sahur. Memang terlupa terus lah ustaz. Maka boleh tak kita nak niatkan sebulan Ramadan di awal kita punya hari berpuasa? Kita tahun ni puasa hari apa? Berapa bulan tahun ni? Ahad Sabtu, maknanya Sabtu malam Ahad tu dah tarawih lah. Betul? Ahad tu kita puasa, Sabtu malam Ahad tu kita dah tarawih dah. Kalau ikut kalender lah. Nanti dia akan bagi tahu balik lah. Okey, kita ambil itu tarikh tepat dia. Jadi Sabtu malam Ahad tu, ibu-ibu, ayah-ayah, terutama ayah-ayah lelaki lah, ataupun ibu-ibu yang tak period, malam tu niat 2. Malam pertama, first night of Ramadan. Pertama niat sahaja aku berpuasa pada esok hari kerana Allah Ta'ala, ataupun kerana sahaja aku berpuasa esok hari di dalam bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Itu kena niat tiap-tiap malam sampai habis Ramadan. Dan ibu-ibu, ayah-ayah niat sebulan Ramadan. Boleh. Taklid mazhab Maliki. Tak ada masalah. Sah. Dalam kitab dia akan sebut bahawasanya kalau takut terlupa, kadang-kadang kita langsung tak ingat nak berniat. Niat ni hati. Ada orang tanya, ustaz, macam mana ustaz? Kalau saya ni tadi bangun sahur dah ustaz, tapi terlupa nak niat. Niat ni dia dekat mulut ke dekat hati? Ustaz nak tanya. Niat dekat hati, yang mulut tu lafaz. Jadi ibu-ibu bangun pukul 5.30 pagi, atau adalah pukul 5.30, pukul 5 pagi untuk bersahur, maka ibu-ibu memang niat untuk bersahur dengan makna puasa lah. Sahlah ibadat tersebut. Sebaiknya kita niatlah sahaja aku berpuasa. Cukup dah. Perkataan aku berpuasa Ramadan itu cukup. Tak perlu esok hari, pada tahun ini, kerana Allah Ta'ala. Kalau ada tu lebih baik. Tapi memadai dengan aku berpuasa Ramadan. Sah dah. Ataupun kita lintas saja, aku puasa Ramadan. Sah, tidak ada masalah. Nampak? Jadi apabila malam pertama, ibu-ibu ataupun ayah-ayah niat 2 dah. Ingat cakap ustaz ni. Jadi pertama niat setiap malam, saja aku berpuasa pada esok hari, pada tahun ini, di dalam bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Itu mesti tiap-tiap malam. Dan niat sebulan. Sahaja aku berpuasa sebulan Ramadan pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Kalau niat malam yang kedua tak sah, tak jadi dah. Okey? Ibu-ibu niat, alamak ustaz, malam pertama lupalah nak niat sebulan Ramadan. Malam kedua boleh tak? Tak boleh. Kecuali perempuan yang period, boleh. Okey? Perempuan dia period, katalah contoh 28 Syakban tu dia period lagi. 29 Syakban dia period lagi. 30 Syakban dia period lagi. 1 Ramadan, 2 Ramadan, 3 Ramadan tu baru dia bersih. Okey, 3 Ramadan tu baru dia mandi wajib lah. Maknanya dia nak niat malam tu. Okey, sedangkan dah 3 Ramadan, boleh tak perempuan yang dah suci tadi tu, yang dia nak berpuasa esok hari tu, dia berniat sebulan Ramadan. Sedangkan itu sudah 3 Ramadan. Boleh ke tidak? Boleh jawapan dia. Sebab apa?
kerana itu adalah malam yang pertama bagi diri dia. Okey? Itu tak ada masalah. Itu mudah je tu. Okey? Dan melafazkan dengan lidah itu sunat jua. Dan wajib berniat itu pada malam. Iaitu kemudian daripada jatuhnya matahari dan sebelum terbit fajar sadiq. Nampak? Nah, ibu-ibu kena niat macam ni orang dah panggil malam dah ni. Nah, belum isyak lagi. Nah, tapi ibu-ibu dah niat dah. Sahaja aku berpuasa pada esok hari di dalam bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Sah. Nah, buatlah tiap-tiap malam. Niat tiap-tiap malam. Nah, dan sebulan Ramadan itu tadi mesti di permulaan awal Ramadan. Dan tiada sah berniat itu di dalam fajar. Apa di dalam fajar? Dah siang. Nah, kalau bulan Ramadan, dia tak sah. Tapi kalau puasa sunat, boleh. Tidak ada masalah. Dan demikian lagi tiada sah niat jika syak ia seorang akan niat terdahulu daripada fajar atau terkemudian daripadanya daripada fajar. Dah. Bila aku niat ni? Nah, dah siang ke belum siang? Dah siang ke belum siang? Nampak? Nah, yang penting macam Ustaz sebut. Siapa imam kita tahun ni bulan Ramadan tarawih? Nah, kalau boleh pesankan tiap-tiap kali selepas kita nak bersurai, orang panggil nak keluar lah, nak morih tu. Nah, pastikan kita ramai-ramai angkat suara nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Nah, supaya mudah untuk kita ni tadi faham bahawasanya besok aku nak puasa Ramadan. Maka sekurang-kurang niat puasa itu sauma ghadan an Ramadan. Boleh? Nah, saja aku puasa esok hari daripada bulan Ramadan. Boleh? Tak ada masalah. Nah, dan niat yang sempurnanya itu iaitulah nawaitu sauma ghadin an adai fardu syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu yang pertama, niat. Okey, ada berapa tadi Ustaz kata? Ada 7. Yang keduanya syarat dia menahani diri daripada jima' di siang hari. Oh, bahaya ni. Nah, lagi-lagi orang yang berkahwin dalam bulan Syaban. Dapat kereta baru, nak naik sokmo lah. Nah, kan? Nak jimat juga. Perbuatan dia kena kafarah. Berat ni. Nah, jadi kena tahan daripada jimat. Nah, maksudnya bersetubuhlah di antara suami dengan isteri. Maka batal puasa dengan dia dengan jimat. Batal. Okey? Masuk hasyafah, masuk zakar ke dalam hasyafah. Keluar mani ke, tak keluar mani ke, sedap ke, puas ke, tak puas ke, maka hukum jima' batal puasa. Jangan main-main. Nah, sebab tu kalau Ustaz dengar dululah orang tua-tua cakap lah. Dia jarang sangat nikahkan anak dalam bulan Syaban. Wallahualam lah. Dulu-dulu. Jarang nak masuk Ramadan. Biasa daripada kalangan orang tua-tua kita dulu, nak masuk Ramadan, biasa dia akan buat doa selamat, tahlil arwah, dia nak jamu orang makan. Itu biasa. Tapi majlis walimatul urus jarang. Tapi tak salah. Biasa akan buat bila? Dalam bulan Syawal. Dan itulah memang dituntut kerana Nabi SAW bernikah dengan Siti Aisyah dalam bulan Syawal. Okey? Jadi tak ada masalah. Cuma nak jaga. Kan baru dapat kenderaan baru. Jadi dia nak pukul semacam lah. Maka batal puasa dengan dia. Dan jika tiada keluar mani sekalipun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bahaya. Serta kata dia dikenakan kafarah selepas habis daripada Ramadan. Pertama, bebaskan sahaya. Ada tak sahaya zaman kita? Tak ada. Dia turun kepada yang kedua, puasa 60 hari berturut-turut. Ini bukan boleh pilih. Ini kena buat dulu. Kalau dah berjimak siang hari, kena puasa 60 hari berturut-turut. Dalam bulan Ramadan pun dah naik gila puasa. 30 hari.
nak suruh tambah lagi 60 hari. Ya Allah. Tapi kena buat dulu. Tak boleh kata, Ustaz, saya belum, memang tahulah Ustaz, tak larat. Wajib kena buat. Nah, tanggungan tadi dia panggil atas zimmah seseorang. Nah, wajib dia kena puasa dulu. Dia masuk 30, masuk 40, tak larat sangat, kena ulang balik. Dah, sampailah dia dah tak ada kudrat dah, baru berpindah kepada bagi makan 60 orang fakir miskin. Seorang tadi tu dengan secupak. Satu cupak berapa gram? Negeri Sembilan bawa keluar fatwa Majlis Agama Negeri Sembilan berapa gram? Maksud? Tak pasti. Biasanya kalau ustaz buat fidyah, satu cupak bersamaan 750 gram. Biasanya. Dia tak sampai sekilo. Ada setengah tempat 680 gram. Satu cupak. Nah, tapi kalau ustaz sendiri buat, 750 gram. Okey? Jadi dalam kita punya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalaulah dia ni tadi berjimak di siang hari, hal keadaannya memang dia tahu, dia sedar. Okey, kalau lupa lain. Ya Allah bang. Contoh. Nah, ya Allah yang hari ni 3 Ramadan ke? Abang ingat 3 Syaban. Cik. Nah, kan? Kalau jelas memang nyata terlupa, continue puasa. Tak ada masalah. Nah, tapi kalau buat terlupa, ni kurang asam nama dia. Nah, tak apalah ustaz. Nah, saya bayar cupak je lah ustaz. Macam tu orang kaya berlambak-lambak lah boleh berjimak siang hari dengan bini dia. Nah, 60 cupak, 60 plastik. Nah, kita letaklah satu cupak sekilo lah. 60 orang berapa kilo? 60 kilo. Sekarang 10 kilo berapa beras? Biasalah. Nagasari berapa? RM30 ada? 25. Kita letak 30 lah. Nah, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Baru RM180. Nah, celah gigi orang kaya RM180. Kentut pun boleh dapat RM180. Nah, macam tu bermudah-mudah dengan hukum. Nah, tak heran lah. Tak apalah ustaz, saya berjimak pun. Nah, mana ada orang boleh tolong tak ustaz? Ni saya bagi RM200. Tambah lagi RM20. Nah, saya ada. Bermudah-mudah tak macam tu. Nah, jadi dia kena ikut turutan. Sebab apa buat kerja macam tu? Nah, jadi dia kena ambil cakna lah. Apabila dia tu tadi berjimak di siang hari, maka perbuatan dia kena kafarah. Nah, kalau kata dia berbuka dulu dengan makanan Amazul, 2 petang, nah, minum dulu, laki bini. Nah, lepas tu baru dia berjimak. Adakah dia dikenakan kafarah jimak yang tadi tu? 3 turutan tadi tu? Tak kena, tapi berdosa besar. Okey? Berdosa besar. Dan dia ganti pun takkan sama dengan Ramadan punya pahala. Okey? Ataupun satu lagi, dia buka puasa memang dah dengan jimak dah. Suami isteri. Nah, katalah pukul 2 petang. Nah, pukul 4.30 petang second round pula. La ilaha illallah. Ni bukan cerita benda tak elok. Minta maaf banyak lah. Nah, adakah dia kena 2 kali kafarah? Ustaz buat contoh lah. 2 petang dia dah buka puasa dengan jimak. Nah, dia pun relax, gerbak-gerbuk semua apa semua. Nah, pukul 4.30 repeat lagi pula. Adakah kena 2 kali? Maksudnya kalau kata puasa 60 jadi 120 lah hari tu. Adakah begitu? Tak. Okey? Pada hari itu sahaja dia berulang kali berjimak sekalipun, tetapi dengan syarat dia buka puasa tadi dengan jimak, dia hanya kena 1 denda itu saja. Nah, yang Ustaz sebutkan tadi itulah. Nah, jadi minta jauhlah, na'udzubillah min zalik lah. Nah, di malam hari tak ada masalah. Tetapi Nabi 10 malam terakhir Nabi sentuh bini pun tidak. Okey, 10 malam terakhir. Nah, Nabi perbanyakkan i'tikaf, Nabi perbanyakkan untuk kita kata membaca Quran. Habis. Yang seterusnya kata dia pula, tadi habis yang kedua. Yang ketiga pula, menahani diri daripada sengaja muntah. Ni jarang lah.
Jarang sangatlah ni. Kan? Sebab apa kita nak jolok anak tekak gitu? Sebab apa kita nak buat-buat muntah? Kalau muntah sendiri tak batal. Naik kereta balik kampung ke, pusing-pusing, pening-pening, wak, itu tak ada apa. Ataupun seorang ibu yang mengandung misalan, contoh. Ada kandungan dalam perut dia, wak, sampai terkeluar muntah. Itu tak batal. Ini sengaja. Ikutlah. Dia memang tak boleh tengok bangkai. Memang sebelum-sebelum kalau tak puasa pun tengok bangkai muntah. Tiba-tiba dalam bulan Ramadan sengaja tengok. Ya Allah, bangkai. Oh. Bangkai. Bangkai. Dah tahu dia boleh muntah. Maka dia tengok berulang kali seandainya muntah, bawa batal. Mak. Jadi kalaulah kita kata biasa jaranglah. Buat apa, kita pun dah memang geli dah. Automatik kita akan suruh, tolong angkat bangkai tu. Akak tak boleh tengok lah. Abang tak boleh tengok lah. Dah lah busuk lah, minta maaf lah. Tolong boleh tak adik tolong angkatkan ke, masuk plastik ke, pergi buang ke, tanam ke, macam mana ke. Nampak? Itu biasa daripada kalangan kita. Maka batal puasa dengan dia, dengan sengaja muntah. Lagi tahu akan haram, serta dengan ikhtiar usaha. Macam Ustaz sebut tadi. Dia dah tahu dah. Dah kalau tengok barang macam tu, awal-awal hari. Dan jika tiada kembali suatu daripada muntah itu ke dalam perutnya sekalipun, batal juga. Tetapi tiada batal puasa, sengaja muntah sebab lupa ia akan dirinya di dalam puasa. Kalau dia lupa, ya Allah Ustaz, tak ingat Ustaz, saya biasa memang tengok bangkai muntah, tapi saya lupa hari ni saya puasa Ustaz. Sampaikan saya tertengok lama, akhirnya saya muntah. Tak batal. Sebab apa? Sebab dia lupa yang diri dia dalam keadaan berpuasa. Habis. Yang seterusnya keempat, menahani diri daripada memasukkan suatu benda. Okey? Tahan diri kita daripada masuk suatu benda. Jikalau sedikit daripada makanan sekalipun. Seperti dalam kitab dia kata sebiji lenga. Ibu-ibu, sebiji lenga ni bahasa Melayu kita panggil apa? Sebiji lenga. Kalau ustaz mengaji tu, tok guru kata tu bijan atas roti burger. Bijan tu, lenga tu, wallahualam. Waktu ustaz mengaji dululah. Seperti sebiji ada dekat celah gigi tu. Azan subuh dah, duk congek-congek lidah tu. Tadi tak dapat pula ustaz nak berhabiskan. Maka saya pun telan lah ustaz. Jawapannya, jika sengaja, batal. Ataupun daging, hirisan daging, duk makan daging sahur ke. Tiba-tiba kuih pakai lidah. Telan aja lah ustaz. Patutnya buang. Nampak? Dia pergi telan. Maka kalau dia tahu dan dia sengaja, bukan tak sengaja. Kan kadang-kadang kita dalam mulut bukan boleh kontrol semua. Tapi memang kita tahulah macam ada tak selesa lah ustaz. Tapi kita korek guna lidah, tarik pun tak lepas-lepas juga. Maka kita biarkan. Selang beberapa jam, kita tengok boleh pula. Boleh pula. Lepas tu, tertelan. Maka kalau kita sengaja, batal. Okey? Jadi dia kata kena tahan. Samalah juga macam orang sahur. Ibu-ibu tengah makan, sebab tu dia ada imsak. Imsak berapa minit? 10 minit biasa kan? Okey, katalah kita punya subuh pukul 6 pagi. Contoh. Imsak pukul berapa? 5.50. Ustaz nak tanya, 5.52 boleh makan tak? 5.53? Boleh, tak ada masalah. Jangan tepat pukul 6 tu tak boleh makan. Tapi sebab apa syarak letakkan 10 minit sebelum daripada azan subuh tu berhenti dah? Sebab apa? 10 minit tu. Untuk 10 minit sebelum azan subuh berkumandang tu, dia dah anjurkan kepada kita, dah cukup seolah-olahnya. Dah berhenti. Sebab apa? Maksud? Takut terlajak lagi. Ya? Bersugi. Boleh? Betul lagi? Belum tepat lagi.
Dia suruh anjurkan 10 minit tu, kalau boleh dah lah bang. Abang nak minum cepat-cepat. Dah. Sebab apa? Sebab dia suruh kau pergi semayang subuh jemaah masjid. Itu sebab dia. Bukan lepas tu kau pergi tidur. Sebab 10 minit tu orang lelaki dituntut datanglah masjid surau. Pergi bersihkan. Masa tu kan kadang-kadang nak kencing, nak berak sekejap. Betul tak? 10 minit tu, 5.50 tu. Dah duduk tu, kita dah okey, settle semua. Biasa kita makan sahur mana ada mandi biasa. Jarang lah. Kalau kita dah bangkit tu, biasa kita ambil wuduk. Ada juga yang mandi. Tapi biasa kita, makan dululah, tak apalah. Tengok 5.50 pagi dah ni. Tu yang abang nak kata tadi, betul lah tu. Maksudnya pergi bersihkan diri, masuk toilet, kau nak bergigi ke, bersugi ke, mandi ke apa, untuk bersiap datang subuh berjemaah. Sebab tu tuntutan dia letak 10 minit tadi tu untuk kita bersiap. Okey. Ngam-ngam pukul 6 pagi, ibu-ibu makan ataupun ayah-ayah makan, makanan masih ada dalam mulut, azan subuh berkumandang dengan makna tepat 6 pagi. Allahu Akbar Allah. Kita pun tengok ngam. Subuh Seremban Selatan 6 pagi. Ustaz nak tanya, makanan dalam mulut tu nak buat apa? Makan. Bagus. Membazir lagi tu. La ilaha illallah. Ditambahkan membazir. Jawapan dia wajib kena luehkan. Tak dipanggilkan membazir. Ada kata ustaz, mana boleh? Dia yang kata kita ni tadi kena berhenti tu ustaz, lepas habis azan. Amboi, lepas habis azan kata dia. Kalau macam tu suruh muazzin panjang sikit pagi tu. Lari kejap pergi jumpa muazzin. Cuit sekejap, muazzin panjang sikit. Tak. Wajib lueh dan tidak batal. Teruskan puasa. Bau nyak-nyuk, Allahu Akbar Allah. Dah, cukup. Apa yang ada tu, bahasa minta maaf lah. Pergi dekat singkir tu, luehkan atas tapak tangan ke, kumur-kumur, dah selesai. Jangan, membazir pula lah ustaz ni. Ada lagi makanan ni ustaz. Nampak? Tidak ada istilah begitu. Wajib kita kena berhenti. Jadi kadang-kadang orang banyak salah faham. Ada kata ustaz, saya dah sahur ni ustaz. Dan sahur, ingat waktu yang terbaik melewat-lewatkan sahur 30 minit terakhir, 30 minit sebelum azan subuh berkumandang. Itu terbaik. Itu terbaik. Dan di situ juga waktu yang paling terbaik juga untuk kita tahajud 2 rakaat. Sebab apa ulama kata waktu dalam 24 jam paling baik dia punya cuaca, environment udara, situ letak 30 minit sebelum azan subuh. Sebab apa? Saya nak tanya juga. Dalam kitab Jauharul Mauhum ada sebut 24 jam kita ni, betul lah macam-macam masa ada. Tapi waktu paling terbaik, udara paling terbaik, saah terakhir. Saah ni 30 minit. Satu saah ni kalau dikata solat awal waktu di saah yang pertama. Apa saah pertama? 30 minit. Itu dipanggilkan solat awal waktu. Kalau kata asar pukul 4.30 petang, contoh, jangan bagi lebih sampai pukul 5 kita punya semayang. Kalau masuk 5 suku, 5.20, itu dah tak dipanggilkan awal waktu. Okey? 30 minit pertama tu dipanggilkan awal waktu. Maka kita perbahaskan daripada sudut bab untuk berpuasa. Kenapa waktu tu paling terbaik waktu dia kata ulama? Ustaz tak bahaslah bab saintis. Biasa kalau di tempat ustaz tu, kalau di Ampang tu, biasanya akan ada, minta maaf cakap, orang Cina. Dia akan jogging sebelum azan subuh. Ustaz pernah, kadang-kadang kita nak pergi surau, perasan selalu dia. Satu hari saya tergerak hati nak tanya. Uncle, apa pasal uncle jogging tiap-tiap pagi saya nampak orang belum azan lagi pukul 5 lebih uncle sudah jogging. Dia kata ini dalam Tonghua, bahasa dia lah, macam ajaran dia ke agama ke, dia kata waktu tu kalau you boleh exercise, you boleh jog, boleh jogging, you boleh buat satu senaman exercise, kita punya kepercayaan you takkan gila, you takkan nyanyuk.
Maksudnya exercise sebelum azan subuh. Dia pun akui benda tu betul. Nah, kenapa ulama kita kata waktu 30 minit sebelum azan subuh tu terbaik? Kenapa? Nah, pertama sekali itulah waktu tempat paling mustajab untuk kita berdoa tahajud pada Allah. Sebab orang ramai tidur waktu tu. 30 minit sebelum daripada azan subuh. Nah, tapi janganlah kita jogging ikut acong tu pula. Nah, 30 minit sebelum azan subuh pun kita pun jogging pula. Juga. Nah, subuh surau tak nampak, mangkuk ayun betul. Kan? Tapi jogging nak. Tapi patut kita subuh lah dulu. Lepas tu kita pergilah nak jogging ke. Sekali ada setengah dia main basikal ke, ikutlah. Pertama sekali itulah waktu relationship paling baik. Networking kita paling baik dengan Allah SWT. 30 minit. Tuan-tuan ada masalah hutang, ada masalah anak, ada masalah suami, ada masalah apa saja. Tahajud ibu-ibu, ayah-ayah 2 rakaat, jangan tinggal. Biasa je, tak payah baca surah lazim pun, tak apa mula-mula. Tak apa, baca Fatihah. Usalli sunnatan tahajudi raka'ataini adaan lillahi ta'ala. Nah, sembahyang 2 rakaat. Nah, sujud terakhir tu lama sikit, minta pada Allah. Nah, buat macam tu. Kalau boleh baca kuliah, lepas tu baca qul huwallah. Tak ada masalah. Nah, buatlah. Waktu terbaik itu 30 minit. Dan pendapat yang kedua, ulama sebut kenapa 30 minit tu cuaca dia, udara dia memang sejuk lain macam. 30 minit sebelum daripada azan subuh berkumandang. Ulama sebut kerana nafas orang munafik tak bercampur lagi pada pagi. Nafas orang munafik. Bukan tak bercampur dengan makna dia mati sekejap waktu tu. Bukan. Nah, maksudnya perbualan, percakapan, sembang orang munafik ni, dia tak ada lagi masa tu. Suara bercakap tu dia tak lafaz. Sebab Nabi sebut orang munafik paling payah untuk buat 2 solat. Pertama isyak, kedua subuh. Paling berat bagi sisi orang munafik. Okey? Jadi paling susah sekali untuk nak dirikan sembahyang salat fardu subuh adalah bagi orang munafik. Dan nafas tu tak bercampur. Nah, dia duduk masih tidur lagi. Tapi bagi orang-orang yang bertakwa, orang yang beriman kepada Allah, masa tu dah minta dah. Nah, dah keluar suara dah. Ya Allah, nah, urusan aku banyak ni. Ya Allah, permudahkanlah. Ya Allah, aku nak pergi umrah ke. Ya Allah, aku hutang banyak ke. Ya Allah, aku ada masalah dengan adik-beradik aku ke. Ya Allah, aku ada masalah dengan dia. Ya Allah, permudahkanlah. Ya Allah. Waktu tu nafas kita dah keluar. Waktu tu suara kita dah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab tu ulama sebut, disitulah di antara waktu yang terbaik. Dah azan ke? Lebih dah. La ilaha illallah. Tak bunyi. Azan dulu ke? Terus ke? Nah, teruslah. Ustaz tak perasan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, habis. Nah, jadi dia kata menahani diri daripada suatu benda walaupun makanan tersebut sedikit. Nah, ataupun ubat. Ibu-ibu ambil ubat aimong, titikkan dekat mata, batal tak puasa kita? Ataupun cocok lah. Ya, sekarang cocok apa? Vaksin. Nah, tak kira lah. Cocok vaksin dekat lengan ke, cocok dekat buntut ke. Nah, boleh ke? Batal tak puasa? Tak batal. Okey, dia yang batal anggota terbuka. Nah, mulut, telinga batal. Nah, jadi kalau pakai aimong, mana ada mata bukan anggota terbuka, dia tak panggil anggota terbuka, kita pun titik. Nah, ada ulama kata bahas sampai tekak terasa. Sampai tekak tu janganlah kita telan. Nah, sampai tekak tu kita kumuh sajalah. Pergilah toilet. Kalau berasa, jarang sangatlah saya pakai aimong sampai turun ke tekak. Ada ke? Nah, wallahualam lah. Mungkin ada tapi jarang sangatlah. Nah, jadi anggota terbuka sahaja baru batal. Nah, saja je kita katakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, buka mulut saja je. Nah, manalah tahu Ustaz, kan? Kan? Saya tengah berniaga kat bazar ni. Nah, tiba-tiba Ustaz, masuk makanan ke rezeki saya. Nah, tu bukan rezeki tu nama dia. Itu bala nama dia. Nah, jadi apabila kita ni tadi masukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka. Okey? Iaitu seperti hidung.
Nah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ataupun dikatakan mulut, maka itu membatalkan puasa. Nah, ada pun ibu-ibu misalnya contoh sakit pinggang ke, nah, nak cocok ke, ataupun orang biasa kena apa, paku karat tu, kancing gigi. Dah, apa ustaz pun tak tahulah sangat. Nah, kalau kena paku karat tu, dekat kaki kita tu, biasa kalau bawa pergi klinik, doktor bukan semata-mata balut je, sebab bimbang. Nah, takut akan ada nanti macam infection ke apa ke, biasanya doktor akan injek satu suntikan. Nah, jadi dia akan kata, buka sekejap seluar, saya pun suntik. Adakah batal? Tidak membatalkan puasa kita, kerana dia bukan anggota yang terbuka. Habis. Dan tiada batal puasa sebab sampai suatu kepada batin. Nah, seperti bau yang dicium. Bau cium. Kan? Kita bau-bau. Makruh pada bulan Ramadan siang hari memakai wangi-wangian. Makruh. Okey? Makruh ni bagi lelaki. Bagi wanita, ulama sebut haram. Okey? Nah, wanita ni yang banyak kadang-kadang ni, sampai orang lelaki lalu tu boleh bau dia punya wangi tu. Maka ulama sebut haram. Jangan main-main. Nah, dia menarik untuk perbuatan yang tidak baik. Dan sampai dia dirasakan. Ada masuk ke dalam, kita katakan bau tadi tu, dia bau. Nah, perbuatan tu makruh lah, tapi tak membatalkan puasa. Nah, habis. Dan tiada batal puasa dengan menelan air liu yang semata-mata lagi suci jikalau dihimpunkan lalu ditelannya sekalipun. Ni kita punya air liu. Pukul 2 petang. Contoh. Nah, dah tak ada kerja. Nah, apa orang panggil kemam Kemam. Kumpul. Nah. Duduk seorang-seorang, ustaz mengajar. Tutup mulutnya ni. Apa pasal gigi tak ada ke? Tak ada cakap ustaz. Nah, apa pasal tu? Tengah kumpul air liu ustaz nak telan. Hilang haus ni. La ilaha illallah. Nah, ada ke orang macam tu? Nah, jadi kalau dia kata begitu, dia telan memang suci, tak bercampur dengan sahur tadi, maka dia telan ada balik air liur. Dia telan ada balik air liur, tidak membatalkan puasa dia. Habis. Yang kelimanya syarat Islam. Okey, mesti Islam lah. Pada setiap hari puasa ia di dalam. Dan jikalau murtad, na'udzubillah min zalik, maka batal puasanya. Dan wajib kena qadha. Nah, bila kau peluk Islam balik, wajib kena qadha. Jangan main-mainlah murtad ni. Nah, tak pasal-pasal pula. Nah, itu yang banyak Allah Ta'ala turunkan bala tu. Nah, satu demi satu. Hari ni dah berapa orang dah? Ustaz tengok tadi lebih kurang pukul 10 pagi tadi. Yang tanah runtuh dekat Ampang tu. Berapa orang? 5 orang ke mati dah? Ke 6 orang? Bomba bagi tahu akan ada lagi. Nah, Allah Ta'ala uji kita satu. Tak nampak-nampak lagi ke kita umat Islam hari ni? Terutama dekat negara kita ni. Nah, apa lagi nak Allah Ta'ala tunjuk pada kita? Coronanya, deltanya, omikronnya, banjir Selangornya. Nah, pantai timur tak pernah banjir bulan 2, bulan 3. Bayangkan ni bulan 2, bulan 3 baru banjir. Nah, Allah Ta'ala bagi pula. Kan? Lepas tu itu hari gempa bumi sekejap dekat mana? Sampai ke Putrajaya terasa. Sampai turun habis. Nah, gempa bumi di mana? Sumatera, mana? Indonesia. Terasa sampai ke kita. Nah, Allah Ta'ala pelihara lagi. Ni turun pula tanah pula. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dekat Ampang pula. Nah, meragut nyawa pula. Kalau tak ada nyawa mati, tak apa. Walaupun rosak macam mana pun. Ni berlaku kematian. Nah, ahli keluarga kita. 5 orang, 6 orang Ustaz baru tengok tadi sebelum sembahyang Jumaat tadi. Nah, tak dan nak tengok semasa punya berapa. Nah, apa lagi yang kita nak? Kita nak tunggu Allah Ta'ala buat macam mana? Nah, ni dengar kata insya-Allah 1 hari bulan 4 ni dah tak ada dah penjarakan kita. Alhamdulillah. Nak tengok berapa ramai datang. Nah, kita nak masuk Ramadan. Adakah kita datang dalam bulan Ramadan saja? Habis Ramadan kita tak datang dah. Nah, sebab tu ulama sebut jangan beriman di dalam bulan Ramadan, tapi beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni tunggu urusan. Tunggu sebelum urusan. Kita dalam bulan Ramadan ligan penuh. Nah, tak pernah tak tahu datang daripada mana. Bagus, bukan ustaz kata tak bagus. Tapi kenapa habis daripada Ramadan abang tak datang? Terutama lelaki lah.
Nah, sebab tu dia nak tarbiyah kita. Nah, jadi dia kata dekat sini, kalaulah murtad walaupun sekejap, 5 minit murtad, lepas tu masuk balik lah ustaz. Nah, batal juga dia punya puasa. Nah, dan yang keenam, suci daripada haid dan nifas. Okey, pada tiap-tiap hari puasa ia di dalamnya, dan kalaulah ia beranak pada hari tersebut, maka batallah puasanya. Dia beranak tu. Nah, kerana diri beranak itu tadi keluar mani, wiladah diri beranak tu saja batal dah. Okey, jadi kalau katalah ustaz 5 minit je lagi ustaz. Nah, saya puasa ustaz, 5 minit lagi nak berbuka ustaz, beranak saya, maka hari tu kena tanda dekat kalender kita tak puasa. Nah, walaupun tinggal 5 minit saja lagi. Nah, kerana apa? Kerana kita sudah beranak, melahirkan anak dekat situ. Okey? Jadi nak faham kepada kita, dan jika ia haid atau beranak pada hari tersebut, maka batal puasa dia. Okey. Nah, datang ustaz, alamak ustaz, lagi 2 minit je ustaz, tiba-tiba keluar darah pula. Nah, memang saya tahu period saya lah, tetap juga dikatakan batal pada hari tersebut. Nah, Allah ustaz, Allah Ta'ala tak boleh lebih kurang ke ustaz? Nah, kira cincai lah ustaz, letih lah ustaz, nak ganti pula. 2 minit je. Masalahnya nanti bukan ganti 2 minit ustaz, ganti sehari. Itulah fardunya. Nah, tak usah duk bimbang lah orang perempuan. Nah, Allah Ta'ala tetap akan cadangkan pahala kepada dia. Nah, sebab bukan dia sengaja. Nah, bukan dia bermudah-mudah kita kata, tak nak puasa lah. Nah, yang ketujuhnya dan terakhir pada malam yang mulia ini, nah, yang mana sempat kita bahaskan lah. Nah, sebelum daripada ustaz buka soalan, iaitulah berakal ia pada tiap-tiap hari yang puasa ia di dalamnya. Nah, jangan dia gila lah. Nah, dan jika hilang akal ia sebab gila, jika satu saat sekalipun batal puasanya. Nah, datang dia punya mereng dia ke, nah, sakit jiwa dia ke, ikutlah. Nah, makan sampah ke, nah, ikutlah, datang dia punya gila. Nah, orang sakit ni, nah, maka batallah puasa dia. Tetapi tiada batal puasa jika hilang akal sebab pitam. Sebab pengsan. Pengsan tak batal. Nah, jangan kata pengsan batal pula. Kau dah pengsan ni batal lah. Tak. Tapi pengalaman ustaz, biasa kalau orang dah pengsan, memang kita akan suruh dia minum air. Ini pengalaman. Sebab apa? Dia dah tak sedarkan diri, dia lemah. Nah, biasanya kan, jadi tiba-tiba bung rebah. Nah, tiba-tiba jatuh. Nah, maka kita pun kipah ke, buka ke, bagi angin ke, dia sedar balik dalam 5 minit. Nah, tengok keadaan. Nah, biasanya kita akan bagi dia air. Nah, minum ni kenapa ni? Oh, panas sangat ni, beratur tengah panas ke apa ke. Biasanya kita akan bagi air. Nah, dan dia wajib kena qada. Tapi dia kata, tak apa, saya tak nak. Saya boleh lagi untuk puasa. Sah. Nah, dia yang batalnya, dia pengsan tu sepanjang hari. Nah, sebelum subuh dah pengsan, sampailah lepas maghrib pengsan lagi. Itu baru tak sah. Nah, itu bukan pengsan tu nama dia. Nah, itu dah qalu innalillah jawab dia tu. Nah, tetapi kalau tidur, tidur sepanjang hari. Dia kata, ustaz, tidur pun pahala juga. Hawau betul. Nah, tidur sepanjang hari tak membatalkan puasa. Pengsan batal. Kenapa? Sebab pengsan kalau kejut pun tak boleh bangun. Sebab dia pengsan, hilang akal. Nah, tapi tidur kalau kejut boleh tak? Adatnya boleh kejut. Adatnya. Nah, walaupun ada orang yang kita katakan tidur, ya Allah, orang panggil tidur mati. Nah, kejutlah macam mana pun. Melainkan ambil air simbah tu, mungkin bangunlah. Jadi kalau tidur sepanjang hari, daripada subuh sampai maghrib tidur, ya Allah. Nah, subuh tak semayang, zuhur tak semayang. Nah, asar tak semayang, sedar-sedar maghrib je. Ada ke tuan-tuan orang tidur macam tu? Nah, wallahualam lah, saya tak pernah jumpa lah. Kalau ada lah tuan-tuan, aku penampar dulu rasa. Nah, ada ke orang tidur lama sangat macam tu, sampai daripada, katalah contoh dia sahur pukul 5. Nah,
Tidur tu sampai maghrib. Itu isap batu ada tu. Nah, isap dadah ke apa ke. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, tapi puasa dia sah. Nah, nak cerita puasa. Nah, Tok Sabahalah Ustaz, macam mana solat dia subuh Zuhur? Kita tak ceritalah pada part ni. Nah, tidak panjanglah cerita kita. Cuma nak mengatakan kalau pengsan sepanjang hari, batal. Okey, tapi tiba-tiba dia tengah buat kerja pukul 2, 2.10, bup rebah. Nah, jatuh. 2.40 sedar balik. Kak, minum air kak. Nah, akak pingsan ni, kita orang dah takut dah ni. Ya Allah, dah telefon ambulans. Minum air kak. Tak apa, nanti akak puasa balik. Tak apalah, saya nak puasa. Tak apa kak, minum air kak. Nah, tengok keadaan akak pun dah macam ni. Maka afdal ulama' kata jika mudarat, bagi dia minum, berbuka. Dan tidak berdosa. Okey, tapi kalau dia kata tak apa, saya boleh lagi ni, saya boleh, tak apa. Misalan contoh, maka tidak ada masalah. Puasa dia masih sah. Nah, sebab dia pengsan sekejap saja. Okey, jadi dia nak fahamkan kepada kita dekat sini, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah, sebelum daripada kita berhenti dekat sini, dia nak kata kepada kita, kalau hilang akal, gila, maka boleh membawa kepada rosaknya puasa ataupun tidak sah. Nah, dan juga dia kata dekat sini tak batal kalau sebab dia pitam. Okey, kecuali dia pitam sepanjang hari. Dan demikian lagi tiada batal puasa tidur sehari suntuk. Tu Ustaz kata tadi tu. Nah, kalau dia tidur sehari suntuk, bila sebut sehari ni sianglah. Bukan dia tidur 24 jam. Nah, dia tidur daripada azan subuh sampai azan maghrib. Nah, buka-buka sedar-sedar tu tunggu berbuka puasa. Nah, contohlah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, maka puasa dia tetap sah, tapi syarat dia tidur, bukan dia pengsan. Kalau dia pengsan, batal puasa dia. Okey, insya-Allah nanti kita sambung lagi kalau ada rezeki nanti. Faslun, ini suatu fasal pada nak menyatakan syarat wajib puasa sebab Ramadan. Nanti ada rezeki pula nanti insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kebaikan kepada kita fid dunya wal akhirah. Banyak ni kalau nak belajar bab puasa ni kan. Macam mana pula kalau kita tu tadi kita bimbang tentang diri kita, kena qada ke kena fidyah? Kita buka puasa. Ibu-ibu mengandung, ibu-ibu kata, "Ustaz, saya tak boleh lah Ustaz." Berapa kandungan dalam perut ibu tu? Dah 8 bulan dah. Tak boleh lah Ustaz, kena makan lah Ustaz. Saya dah jadi pening dah. Jadi ibu buka tu sebab apa? Saya bimbang saya lah Ustaz. Macam nak pitam, macam tak tahulah Ustaz. Maka makan. Kena qada ke, kena fidyah ke? Kena qada beserta fidyah. Kena qada saja sebab dia bimbang diri dia. Kalau dia bimbang orang lain tu ulama sebut dalam kitab anak. Ataupun dia menyusu. Orang perempuan, dia nak dapatkan susu badan, dia kena makan. Allah Ta'ala jadikan makan. Jadi susu tu banyak selain daripada urut. Jadi dia ni tadi, "Bang, saya tak tahulah bang, anak kita ni menangis daripada tadi bang. Daripada Zuhur sampai ke Asar ni bang. Duk menangis je. Buka lah puasa yang, tak apalah, nanti qada." Tengok dulu. Dia buka puasa tu sebab dia bimbang diri dia ke dia bimbang anak dia? Kalau dia bimbang semata-mata anak dia, dia tak bimbang diri dia. Ibu mengandung tadi tu. Ataupun ibu menyusu anak tadi tu. Dia buka puasa sebab orang lain. Maka wajib dia kena bayar dua. Qada dia kena, fidyah dia kena. Dua-dua dia kena. Tapi, kalau dia bimbang dua-dua, mana dua-dua? Dia bimbang diri dia. Lepas tu dia bimbang juga orang lain. Orang lain tu siapa? Anak dia. Dia bimbang dua-dua. Dia kena apa? "Ustaz, bang, saya tak tahulah bang, tak boleh nak cakap dah ni bang. Anak duk menangis ni bang, daripada pukul 2 sampai pukul 4 petang ni bang. Saya tengok dah merah-merah dah muka ni bang. Saya puasa ni bang." Lepas tu, suami pun kata, "Buka ajalah. Besok awak gantilah balik." Tengok kita buka tu sebab apa? Kalau kita berbuka puasa, memang kita bimbang tentang dua-dua. Diri kita pun kita bimbang. Takut kita jatuh ke, takut pening ke, dan kita bimbang tentang anak kita. Wajib qada sahaja. Fidyah tak perlu.
Yang kena dua-dua tadi dia bimbang tentang siapa? Anak ataupun orang lain. Itu saja kena dua-dua. Fidyah tu nak bayar bila? Bayar pada hari tersebut. Tak mampu, bayar esok yang semalam kita tertinggal. Nah, jangan lanjut-lanjutkan. Nah, kerana fidyah kalau kita tak bayar, nah, dia akan berganda. Sama juga macam sekarang. Ibu-ibu, ayah-ayah balik pesan pada anak-anak. Nah, siapa belum ganti puasa, ganti cepat-cepat. Nah, kalau masuk Ramadan ni, tahun lepas punya kita tak ganti lagi. Maksudnya ni lah, tahun 2021 hari tu, kita tak bayar lagi, maka wajib kita kena fidyah pula satu cupak. Nah, dia puasa tak berganda. Bilangan puasa tinggal tu tak berganda. Dia berganda tu cupak tahun tu, dia akan meningkat. Nah, jadi sebab tu sebelum benda macam tu lebih mudarat, siapa daripada kalangan kita yang tahun lepas, yang belum ganti lagi puasa, gantilah puasa. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Ta'ala bagi kejayaan kepada kita untuk masuk dalam bulan Ramadan tahun ni dalam keadaan bersedia, preparation kita dah nampak gayanya insya-Allah lah. Nah, kalau tak ada apa-apa, Ustaz dah tengok, insya-Allah lah. Sebab dah katanya 1 hari bulan 4 ni, KKM pun dah maklumkan fasa endemik sudah bermula. Nah, habis dah lah endemik ni, tak ada dah lah pandemik dah. Nah, jadi kita katakan bolehlah rapatkan saf tu. Nah, jadi kita kena tengok juga suasana yang ada. Nah, mungkin jemaahnya bertambah ramai dan sebagainya, maka kita juga kena buat persediaan. Nah, macam mana kita jemaah kita nak datang dalam bulan Ramadan nanti. Nah, sedikit sebanyak mungkin akan berlaku limpah dan sebagainya. Nah, jadi tak usah peduli dah. Kadang-kadang ada setengah orang kata, tak apalah, saya tak datang dah dulu. Nah, biarlah, kita nak ambil langkah berhati-hati. Dengar tu sedap. Masalahnya langkah berhati-hati kat masjid surau je. Pasal malam elok nampak muka dia. Nah, dekat kedai mamak elok nampak muka dia. Kan? Kadang-kadang kena tipu dengan iblis laknatullah. Iblis ni licik. Nah, pandai dia. Nah, kalau dalam bab macam ni, dia kata biar dululah. Nah, masjid surau ni, tak apalah. Nah, tahun ni kita orang tak pergi lagi lah. Nah, duduk dekat rumah. Tak ada apa-apa buat, melangok depan TV. Inilah yang Nabi kata cukup celaka. Nabi aminkan 3 kali naik atas tangga mimbar. Nah, amin. Sahabat tanya, apa benda kau amin ya Rasulullah? Tak ada orang pun doa. Tiba-tiba kau amin. Sebab apa? Nah, aku dengar malaikat berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Jibril alaihissalam. Pertama, orang ada mak ayah, dia tak pernah minta doa daripada mak ayah dia. Maka celaka manusia itu. Aku aminkan. Nah, yang kedua, apabila orang dengar nama aku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung tak sebut nama aku. Nah, malaikat kata celaka manusia. Aku aminkan. Dan yang ketiga kata Nabi, nah, aku aminkan pada anak anak tangga yang ketiga, mimbar aku nak naik khutbah tadi tu. Nah, aku aminkan sebab apa? Sebab manusia umat aku, dia diberikan umur untuk duduk dalam bulan Ramadan. Maksudnya usia, hayat, dia keluar tu, tak ada apa-apa dia rasa. Dosa dia tak diampunkan, macam tak ada apa-apa. Nah, dia anggap Ramadan tu macam lalu, macam tu je. Nah, tak adalah bahasa kita panggil apa Nah, bersungguh-sungguh lah. Dah 10 malam 10 malam terakhir ni sungguh habislah. Nah, habis apa benda boleh buat, sedekah ke, baca Quran ke. Nah, 10 tak ada apa-apa. Yang kalau sibuk meniaga lagi. Tahun ni nampak gaya macam boleh raya dah. 20 lagi. Tak salah nak buat tu semua. Nak jahit langsir, nak buat apa, tak salah. Tapi part tu jangan lupa. Nah, sebab inilah waktu bonus yang Allah Ta'ala bagi. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nabi kata, waktu itulah manusia tu paling cukup binasa, paling cukup rugi. Sebab masuk di dalam bulan Ramadan, hal keadaannya dosa dia tak diampunkan oleh Allah. Masuk Syawal, masuk Zulkaidah, Zulhijjah, tak ada apa-apa. Nah, tak ada feel rasa, ya Allah Ustaz, teringin nak Ramadan dah. Nah, dia orang yang rasa seronok Syawal ni, orang yang berhempas pulas dalam bulan Ramadan. Dia akan rasa feel tu lain. Nah, dia raya seronok ni budak-budak je. Nah, dah tua bangka ni nak raya apa yang seronoknya? Nah, tak ada apa seronok. Tapi, bila 10 malam terakhir tu kita boleh pulun.
Nah, malam 27, malam 28 tu dah boleh khatam Quran 30 juzuk. Nah, malam 30, 10, malam terakhir tu dah beramai dah. Nah, mungkin budak-budak ada i'tikaf, mungkin dekat surah An-Nur kita jemput untuk imam qiyamulai pula. Nah, dah rasa suasana dia dah. Orang macam ni lah apabila nak masuk satu tanda kemenangan untuk bertemu dengan satu Syawal, dia rasa sungguh-sungguh berjaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab dia dah berempas pulas. Jadi insya-Allah kalau ada rezeki nanti kita sambung lagi lah kuliah kita sesi akan datang. Jadi Ustaz buka soalan lah sikit. Ya. Aha. Dalam siang hari itu bulan Ramadan makruh. Dalam siang hari puasa. Tapi kalau macam ni, sunnah lah. Ya. Dalam bulan Ramadan tak perlu. Sebab tu, berus gigi, lepas zuhur pun makruh. Kalau kira-kira, Ustaz, kadang-kadang lekat berbau lah Ustaz. Nah, bercakap tu, kadang-kadang, yelah, saya sendiri boleh bau, apatah lagi saya nak berbicara dengan orang, nak bercakap dengan orang, nak gosok gigi lah, makruh. Nah, tapi saya tak selesa lah Ustaz, orang, ya tak apa, kita boleh buat, tapi perbuatan tu makruh. Nah, tak salah. Nah, tapi kita cover-cover lah sikit cakap. Nah, janganlah kawan tegur, bang, berbau sikit lah mulut bang. Kita pun bawa dalil. Bau ni lagi harum daripada kasturi. Nah, itu di sisi Allah, di sisi manusia penampar dulu kan. Nah, jadi kena tengok keadaan. Nah, saya pun selalu gitulah. Nah, sebab kadang-kadang kita kuliah zuhur, sebab biasa kalau saya di sebelah KL sana, dalam bulan Ramadan ni, semua staf tak boleh pergi makan. Nah, jadi kebiasaannya di pejabat-pejabat. Kita sendiri puasa. Allahumma salli ala. Kadang-kadang kita sendiri dah. Nah, baju kita ni macam bau. Macam, kita memang ada minyak atar. Memang ada kita. Tak payah pakailah, biarlah. Nah, nak pakai boleh, tak ada masalah. Tak membatalkan, tapi tetap makruh juga. Nah, walaupun kita katakan nak sembahyang zuhur ke nak sembahyang asar, ba'dal maghrib kita nak pergi tarawih, tak ada masalah. Satu trailer nak pakai pun tidak ada masalah. Nah, insya-Allah. Ada lagi soalan? Ya. 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 Okey. COVID. Ditidurkan. Alhamdulillah. Maksudnya ditidurkan dalam hal itulah. Dalam hal dia positif COVID lah. Okey, baik. Alhamdulillah. Pertama soalan dia kata, macam mana Ustaz, asalkan nak tiba Ramadan dia datang gastrik. Jawapannya kurang asam nama orang macam ni. Nah, kalau betul gastrik sehingga mudarat, itu lain cerita. Diharuskan. Okey? Tapi duk pakai buah sendiri. Oh Ustaz, memulas lah Ustaz. Nah, oven perut saya ni dia jadi nipis sikit Ustaz. Rasa macam memulah-mulah. Duk ikut dan dia. Nah, tu tak terpakai gitu. Nah, duk berasa diri kita. Tapi memang betul pergi. Doktor, saya dah 2 hari dah doktor. 1 Ramadan saya boleh puasa. 2 Ramadan, 3 Ramadan. Memulah-mulah lah doktor. Nah, doktor pun tengok ke demak. Betul ke doktor cek? Tak ada pun kau awak malah puasa ni. Nah, jadi kalau begitu tak terpakai. Tapi kalau memang betul, nah, dia gastrik, ada sebab-sebab tertentu, wajib dia itu tadi nanti kalau kata lepas habis daripada Ramadan, dia kena qada balik yang dia tinggal tadi tu. Nah, kau nak puasa juga nanti. Nah, masuk Syawal, masuk Zulqa'edah, masuk Zulhijjah. Misalnya contoh, gastrik juga. Betul ke gastrik tersebut? Pergi cek dulu. Kalau betul, memang tak boleh nak puasa, baru turun kepada fidyah tadi. Nah, tapi bukan mudah-mudah. Bukan pengamatan kita rasa, aku gastrik. Nah, apa benda yang menunjukkan kita ni? Dia panggil tabib. Dalam kitab disebut tabib. Ada pengesahan daripada tabib. Nah, betul. Okey, memang Ustaz Nazri tak boleh puasa. Kalau puasa sahaja, memang dia itu tadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad akan gastrik dan sebagainya. Itu lain cerita. Nah, tapi kalau pengamatan saya duduk seorang-seorang, tak boleh nak puasa lah. Nah, sakit perut lah, memulas lah, tak boleh nak buat kerja. Tidak dimaafkan sama sekali. Puasa, tetap puasa kerana itu syariat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu. Dan soalan yang kedua dalam Facebook online kita, sekiranya ditidurkan.
Tak batal lah. Kalau dia dah niat malam hari. Tak batal. Dia dah memang niat. Doktor pun kata, pakcik, kejap lagi pukul 4 pagi kami terpaksa tidurkan pakcik. Ataupun doktor tak bagi tahu. Dia dah niat dah malam. Sahaja aku berpuasa pada esok hari dalam bulan Ramadan pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Okey, katalah dia dah memang niat. Tiba-tiba kita katalah dia niat pukul 11 malam. Doktor datang pukul 2 pagi, 3 pagi, tak tahu, doktor tak cakap lah. Wallahualam lah, cakap ke tak cakap ke. Satu suntik, tiba-tiba terus ditidurkan. Pada hari tersebut, maka sah puasa dia. Tidak ada masalah. Kerana dia bukan hilang akal. Sebab dia ditidurkan. Adapun dia hilang akal macam pitam tadi, sepanjang hari tadi, maka tak sah. Kembali pada cerita kita lah. Tak sah lah. Nanti besok sihat. Besok qada balik. Tengok balik berapa hari yang awak ditidurkan. Ada dia punya list tu. Masa ustaz positif mula-mula dulu, batch pertama. Pakcik ustaz ditidurkan. Ustaz tak ditidurkan lah. Dia ada keluar 10 hari ke 11 hari. Pakcik ustaz ditidurkan. Jadi dia kata dia sedar dalam tu. Cuma dia kata mimpi dia tu meraban-raban lah. Gambaran dalam mimpi dia tu. Tapi dia sedar. Dia boleh dengar suara. Tapi dia punya panca indera tak boleh nak buka. Jadi macam ustaz kata tadi, kalau dia dah memang niat, daripada awalnya, contoh malam tu, dia dah niat dah, tak ada masalah lah. Pada hari tersebut, sah dia punya puasa. InsyaAllah. Kecuali dia tak makan lah. Kalau kata dia ditidurkan pun, tapi susu masuk, paip masuk, makan pula pukul 2 petang. Itu memang batal lah. Walaupun dia ditidurkan, ustaz tak faham lah konsep tidur tu macam mana. Itu kita kena tanya doktor pakar lah. Walaupun tidur, tetapi masih memberi susu melalui tiup. Pukul 8 pagi, pukul 10 pagi, itu awal-awal dah tak sah dah lah. Nanti lepas habis sihat, nanti dia kena qada semula. InsyaAllah. Jadi kita rasa cukup dululah kot. Ada lagi? Ibu-ibu ada? Tak ada lah. InsyaAllah jam pun dah pukul 9 suku. Nanti ada rezeki, nanti kita sambung lagi. Kesempatan ni ustaz juga nak ambil lah untuk mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Kalau tengok-tengok jadualnya, ustaz akan datang sebulan pula lah, Jumaat kedua pula. Itu pun kita dah puasa lebih kurang dalam seminggu lebih. Jadi dah kesempatan ni ustaz datang ni, tak lama lagi insya-Allah ustaz nak mengucapkan selamat menyambut Ramadan Karim, Ramadan Al-Mubarak. Pada tahun 2022, ustaz doakan semua yang ada dalam surah An-Nur, kita semua sampai dalam bulan Ramadan. Itu yang kita nak. Kita nak sangat waballighna Ramadan. Kita sampai dalam bulan Ramadan dan kita sungguh-sungguh dalam bulan Ramadan. Tak payah susah sangat pun. 30 malam tu kita jaga tarawih kita, jaga sedekah kita, jaga benda wajib tutup aurat kita, dan yang paling penting, kurniakan kepada kita, rezekikan kita dengan Lailatul Qadar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala yang baik tu datang daripada Allah, yang salah dan silap tu datang daripada ustaz. Insya-Allah mudah-mudahan Allah taala bagi kejayaan fid dunia wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir alaina wardina warda anna ya maulana da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.